أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, pada petang yang penuh bahagia ini, dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan nikmat yang banyak kepada kita. Pada petang ini sempat kita menyambung kembali pembacaan kitab adab kita daripada kitab Al-Minah Al-Ilahiyah fil Adab Al-Islamiyah yang dikarang oleh Fadilat Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari Al-Naqsyabandi Hafizahullah Ta'ala. Kita menggunakan terjemahan kitab tersebut yang berjudul Anugerah-Anugerah Tuhan dalam Adab-Adab Islam. Jadi Alhamdulillah, pada petang ini kita masuk kepada adab-adab telefon bimbit, ataupun disebutkan sebagai adabut telefon, ataupun telefon itu Arab sebut al-hatif, ataupun di Saudi orang sebut al-jawal, ataupun di Mesir juga disebutkan sebagai mobile. Itu semua kalimah-kalimah yang menunjukkan kepada telefon ataupun alat penghubung di antara satu sama lain. Jadi telefon ini guru kita masukkan di dalam kitab adab. Ketika mana saya membaca permulaan kitab adab yang ditulis oleh Fadilat Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil, antara yang menarik pandangan saya adalah apabila Syekh memasukkan adab-adab kita dengan telefon bimbit, ataupun adab kita yang memiliki telefon bimbit, ataupun adab penggunaan telefon bimbit itu sendiri. Jadi ianya memberikan satu maklumat baru kepada kita, walaupun ianya belum tersebar luas mengenai perbicaraan telefon bimbit itu, namun apabila diletakkan dalam kitab, dia menjadikan satu perkara yang penting untuk dibaca. Dan semestinya pada zaman sekarang ini, telefon itu adalah menjadi satu kemestian kepada kita, yang mana kita setiap orang ada telefon. Bahkan kanak-kanak sekarang ini, budak-budak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, kadang-kadang ibu dan ayah dah beri dah kepada mereka telefon bimbit yang khusus kepada anak-anak mereka, khusus untuk berhubung dengan tujuan-tujuan yang baik. Adapun anak-anak yang kecil 3 tahun, 4 tahun juga tengok telefon bimbit, daripada menangis teresak-esak, dapat telefon bimbit boleh senyum kan. Dia pandai pula tekan on, kemudian dia cari YouTube, kemudian dia tengok kartun. Itu kepintaran anak-anak pada zaman sekarang. Namun semua alat-alat ataupun alat komunikasi yang baru ini adalah perkara yang perlu dijaga dan juga perlu dipelihara. Dalam masa yang sama, kita menitik beratkan adab-adab Islam, walaupun kita menggunakan perkara-perkara yang baru, alat-alat yang moden. Dalam kitab kita, guru kita sebutkan bahawa telefon adalah satu alat canggih untuk seseorang itu berhubung dengan orang yang lain di tempat yang berbeza. Jadi telefon itu adalah perkara ataupun satu alat yang baru. Namun kalau kita tengok dari segi sudut sejarah, telefon ini telah dibuat ataupun telah dicipta, dikatakan telah dicipta oleh Alexander Graham Bell daripada Scotland, yang telah mencipta telefon pada zaman tersebut, iaitu pada tahun 1785. Kira-kira dah ratusan tahun. Kita tak tahulah pada zaman tersebut bagaimana bentuk
telefon itu sendiri, sehingga kan sampai sekarang ini telefon hanya boleh dipegang dengan sebelah tangan sahaja. Semakin lama semakin canggih, semakin lama semakin canggih, semakin lama semakin di upgrade akan kegunaan telefon tersebut. Jadi kata guru kita, telefon adalah alat yang canggih, alat yang canggih pada zaman yang terkini. Maka kita perlu menitik beratkan beberapa perkara. Jadi guru kita sebut bahawasanya ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan. Jadi telefon ini adalah satu nikmat, yang mana termasuk dalam nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pada zaman dahulu cara berhubungnya lagu lain. Pada zaman sekarang cara berhubungnya lagu lain. Kerana apa? Kerana itu adalah peredaran zaman. Namun Islam itu adalah cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW yang mencakupi semua aspek dalam kehidupan. Walaupun alat itu alat yang baru, tapi maksudnya adalah maksud yang sama, untuk berbual dengan orang, untuk menghubungi orang lain, untuk memberitahu hal-hal yang berkepentingan. Jadi semua perkara itu muamalah, adalah satu antara komunikasi di antara seorang dan seorang yang lain. Itu adalah perkara yang biasa yang ada sejak dahulu lagi. Cuma itu adalah wasilah, cara penyampaian, cara untuk sampaikan maklumat, cara untuk kita nak berkomunikasi dengan orang yang lain. Maka alat itu digunakan, dan alat itu ada pada zaman kita sekarang. Namun apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, maksud-maksudnya, makna-maknanya, dan juga perkara yang tersembunyi tetap ada di dalam Islam, dan tetap ada untuk kita menilik dan juga meneliti bahawasanya ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya yang perlu kita turuti. Maka guru kita tulis di dalam kitab ini perkara yang pertama yang perlu dititik beratkan bagi pemegang telefon bimbit ataupun bagi orang yang menggunakan telefon ini. Yang pertama, tidak bercakap di waktu malam, tidak bercakap di waktu yang mengganggu, yakni waktu tengah malam, kecuali ada kepentingan ataupun perkara yang darurat, dan perkara yang darurat itu adalah mengikut kadar yang perlu. Disebutkan sebagai perkara yang mustahak saja kita telefon pada waktu tengah malam. Waktu tengah malam, waktu yang sunyi, waktu tengah malam, waktu orang istirahat. Maka waktu ketika tersebut amat tidak sesuai kita menggunakan telefon, bercakap dengan suara yang deras, kemudian mengganggu orang lain. Maka kecualilah darurat, nak telefon untuk nak memberitahu kepada orang yang kita telefon tersebut adalah ada kematian, ataupun nak beritahu bahawasanya abang nak telefon kepada adik ataupun adik-beradik yang lain, nak beritahu mak ayah sakit tenat, atau ada satu perkara yang berlaku kepada anak kita, nak kena telefon ambulans, nak kena telefon doktor untuk panggil datang ke rumah dan juga sebagainya. Maka itu disebutkan sebagai darurat. Perkara darurat yang disebutkan sebagai wad-daruratu tuqaddaru bi miqdariha. Jadi kalau perkara-perkara yang darurat itu, maka dikadarkan dengan kadar keperluan untuk kita guna perkara tersebut. Jadi kalau tidak ada keperluan, hanya nak sembang-sembang ataupun hanya untuk telefon kawan sana, telefon kawan sini, hanya untuk sembang-sembang kosong, berbual kosong, ada waktu lain yang boleh kita gunakan, tapi bukanlah waktu pada malam yang boleh, tengah malam yang boleh mengganggu orang lain sekiranya mendengar percakapan kita. Namun telefon bimbit pada zaman sekarang tidak perlu kepada bercakap. Ada telefon bimbit pada zaman sekarang, smartphone yang ada dengan kita, kita hantar mesej, kita hantar voicemail ataupun kita hantar voice call, maka tidak mengganggu orang pada ketika tersebut. Tapi kalau kita buka sound deras, dia akan mengganggu juga. Namun kita ambil satu poin dekat situ, sekiranya mengganggu orang lain, maka itu adalah perkara yang dilarang. Iaitu termasuk dalam perkara menyakiti orang lain. Perkara yang menyakiti orang lain itu adalah perkara yang ditegah oleh Islam dan ditegah oleh baginda Nabi SAW. Maka perkara yang ditegah, sebaiknya kita jauhkan perkara-perkara tersebut. Kemudian yang kedua, tidak membazir dan memanjangkan perbualan yang tidak berfaedah. Jadi telefon ini Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada manusia
untuk dijadikan alat kemudahan zaman kita sekarang. Maka walaupun ianya adalah milik kita, walaupun ianya adalah atas penggunaan kita, namun di situ kita kena tahu ada perkara yang kita boleh guna, tapi janganlah kita guna sewenang-wenangnya sehingga masuk ke dalam bab membazir. Al-israf, iaitu membazir tersebut adalah min akhwani syayatin, iaitu daripada saudara-saudara orang-orang syaitan. Al-mumazzirin, orang yang membazir. Jadi perkara tersebut adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Telefon kita sembang lama-lama, sembang kosong, sembang yang tidak ada faedah. Maka apa yang membazir kat situ? Satu, membazir masa. Banyak masa kita boleh buat perkara yang berfaedah, tapi kita telefon, kita bercakap, kita layan WhatsApp, kita layan mesej dan juga sebagainya, sehingga masa kita habis begitu saja. Sejam, 2 jam, 3 jam kadang-kadang habis dengan kita pegang telefon. Waktu ketika tersebut kita telah membazirkan masa kita. Sedangkan waktu ketika tersebut sekiranya kita boleh lakukan banyak benda yang kita boleh lakukan. Kita boleh baca Al-Quran, kita boleh berzikir, kita boleh melakukan perkara-perkara yang baik, membaca keratan-keratan buku ilmiah dan juga sebagainya, maklumat-maklumat yang baru yang memberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan kepada kita. Ataupun boleh tengok telefon tersebut, tapi carilah keadaan yang sesuai dan juga buatlah perkara yang berfaedah. Tapi melihat telefon dengan kadar yang lama itu pun adalah satu perkara yang tidak baik pada kesihatan mata dan juga sebagainya. Jadi membazir itu pertama membazir waktu kita. Kedua membazir apa? Kedua membazir wang ringgit. Iaitu bila kita telefon banyak, kita kena top up banyak. Habis duit 50, 100, 150, 200, 300, 400 habis begitu saja dalam sebulan kerana telefon. Sedangkan duit itu kita boleh gunakan ke arah yang lebih baik berbanding dengan kita hanya habiskan pada telefon kita. Sangat rugi orang yang membazirkan duit dia. Dia sanggup membeli top up, membeli top up untuk penuhkan internet di dalam handset dia, daripada dia nak masukkan duit ke dalam tabung masjid, masukkan duit untuk nak beri kepada mahat tahfiz, masukkan duit untuk bantu sekolah ataupun rumah anak-anak yatim. Kadang-kadang menjadikan kita lupa perkara tersebut. Kerana apa? Kerana kita leka dengan telefon bimbit kita itu, kita buat ke arah keseronokan. Kadang-kadang tengok video, tengok video yang mana tidak mendatangkan faedah kepada kita, hanya mendatangkan keseronokan, video lawak dan juga sebagainya, orang buat joke dan juga sebagainya. Jadi ada perkara yang sia-sia, kita kata perkara yang tidak mendatangkan faedah, maka itu adalah perkara yang membazir. Jadi dua perkara yang membazir tersebut sangat besar bagi kita, memberi kesan kepada dalam kehidupan kita. Membazir masa, kemudian membazir wang ringgit kita. Kemudian yang ketiga, kategori kita, penghormatan kita adalah satu, iaitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iaitu kalaulah kita telefon, kemudian mulalah ucapan dengan Assalamualaikum, walaupun kita telefon. Kalau kita sebut hello, tapi itu adalah kalau kita boleh ubah perkataan tersebut, kita sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum, hello tu bukannya daripada perkataan yang dianjurkan oleh Islam, tapi ianya perkataan yang yang diguna pakai oleh dunia, yang menyatakan itu adalah teguran kita kepada orang yang kita telefon tersebut. Hello, sebagai contoh. Tapi alangkah baiknya Assalamualaikum. Kita terus kepada Assalamualaikum. Ianya tidak masalah kita sebut hello tersebut, tapi kalau kita boleh gantikan seawal ucapan kita dengan Assalamualaikum, tanda tahiyyah kita, kepada penghormatan kita kepada orang yang telefon tersebut. Apatah lagi kalaulah orang itu adalah orang yang lebih berilmu daripada kita, orang yang lebih tinggi usianya daripada kita, lebih tua daripada kita, ataupun kita cakap dengan ahli keluarga kita, maka kita mulakan dengan ucapan Assalamualaikum. Dan orang yang mengangkat telefon itu, sekiranya diberikan salam, maka ianya wajib menjawab salam seperti mana kita berada di hadapan. Walaupun jauh
walaupun jauh kita telefon, kita duduk di Kedah telefon orang Johor, Assalamualaikum, tak nampak muka kita. Tapi zaman lah ni boleh juga buat apa nama video call. Buat video call boleh tengok muka, Assalamualaikum, boleh lambai-lambai tangan dan juga sebagainya, boleh tunjuk pula kita tengah buat apa, kita tengah minum dan juga sebagainya, tengah makan dan juga sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang baru. Namun unsur Islam, penghormatan Islam perlu ada di dalam perbualan kita. Maka kita ucapkan Assalamualaikum, pembuka bicara untuk telefon kita ke, ataupun video call kita ke, ataupun WhatsApp message kita, messenger kita, mulakan dengan Assalamualaikum, tanda kita menggunakan alat itu dengan tata cara yang telah ditunjukkan oleh Islam. Kemudian yang keempat, perkara yang perlu kita titik beratkan adalah menghindari kata-kata yang jijik, ataupun kata-kata yang al-kalamul fahish, iaitu kata-kata yang keji, yang tak elok. Dengan kita menggunakan telefon ini untuk kita nak mengherdik orang, untuk kita nak memperendahkan orang. Kemudian dalam ni juga kita komen di dalam Facebook dengan mengucapkan satu benda yang sangat tidak elok, maka janganlah kita terlibat dalam perkara tersebut. Hari ini kita tengok bagaimana masyarakat kita, netizen kita pada zaman sekarang ini mudah sangat untuk nak komen ataupun nak memberikan pandangan, tapi pandangan yang tidak mendatangkan kebaikan, kutuk, menghina seseorang tersebut. Tak kiralah apa jenis bangsa ataupun apa jenis bidang dalam perkara yang kita tuturkan tersebut, tapi ianya adalah perkara yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dikira akan amalan kebaikan ataupun amalan kejahatan. Kita tulis benda yang jahat, dikira amalan yang jahat. Kita tulis benda yang baik, ditulis benda yang baik. Maka telefon ini adalah kegunaan dia sangat luas. Untuk mendapatkan pahala pun mudah, untuk mendapatkan dosa pun mudah. Maka kita gunakanlah ia untuk kita mendapat pahala sebanyak-banyaknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan kebaikan-kebaikan dengan menggunakan telefon yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bukan kita guna ini untuk kita nak mencela orang, untuk mencaci maki orang, bahkan untuk memfitnah orang. Pada zaman sekarang mudah untuk mengeluarkan fitnah. Ambil gambar daripada belakang, kemudian nampak kawan tu macam bersentuhan dengan orang perempuan, padahal sedangkan orang tu membelakang, kemudian orang perempuan itu berada di jauh di seberang jalan sana. Bila ambil gambar seolah nampak bersentuhan, kemudian ambil gambar lagu tu, kemudian masukkan dalam Facebook ataupun media sosial yang lain, kemudian kata tengoklah dia ni bersikap dengan sikap tidak baik, memegang orang perempuan juga sebagainya. Dan orang lain pun tengok sekali tengok nampak macam ya, oh dia ni tak elok perangai ni, huduh perangai apa, nampak yang alim, nampak buat baik dan juga sebagainya. Rupa-rupanya itu adalah fitnah. Maka itu perkara yang perlu dielakkan. Kemudian yang kelima, elakkan diri daripada menyakiti manusia dengan perilaku yang kurang baik. Jadi dengan telefon ini janganlah kita menyakiti manusia. Termasuk tadi yang kita sebutkan tadi, memfitnah orang, mengata kepada orang, komen perkara-perkara yang tidak baik, kemudian kita share, kita kongsi perkara yang belum pasti, belum ada hitam putihnya, ataupun kita share perkara yang belum ditahu sumbernya, menyebabkan banyak perkara-perkara yang tidak baik berlaku selepas daripada itu. Sebaiknya kita janganlah terlampau menggunakan media sosial sehingga kan kita lupa banyak lagi perkara yang lain yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang seharian boleh dia pegang telefon, boleh dia mengadap media sosial, sedangkan dia tidak ada pun sosial dia dengan orang jiran dia, tidak bermasyarakat pun dengan jiran dia, tidak bermasyarakat dengan ahli keluarga dia sendiri. Kadang-kadang berada di hadapan ibu dan ayah, tidak bercakap kerana hanya tengok telefon. Kadang-kadang berada di hadapan guru, tidak tengok muka guru, tidak mendengar ucapan guru kerana tengok telefon. Kadang-kadang berada di hadapan suami, tidak tengok tak cakap dengan suami kerana duk belek telefon saja semata-mata. Kadang-kadang anak-anak terbiar begitu sahaja kerana apa? Kerana ibu dan ayah asyik dengan telefon sehingga akan berlaku perkara yang tidak diingini.
Kerana apa? Kerana kita terlampau leka dengan alat moden tersebut, yang mana Allah SWT kurniakan kepada kita untuk kebaikan, tapi kita salah gunakannya. Jadi elakkan diri daripada menyakiti manusia dengan perilaku yang kurang baik, iaitu yang tidak elok. Jadi kita gunalah telefon kita ini untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan orang lain. Kemudian yang keenam, mengamalkan akhlak Islamiah. Jadi kita dengan telefon ini dia berengkar. Yang tadi kita memberi penghormatan akhlak Islam, kemudian menghindari perkara-perkara yang jijik, akhlak Islam, kemudian elakkan diri daripada menyakiti orang lain, akhlak Islam. Secara kesimpulannya, semua perkara baik yang kita buat itu adalah akhlak kita, sifat peribadi kita. Maka kita jaga sungguh. Kerana apa? Semua itu dicatat, semua itu dilihat oleh para malaikat dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita nak sembunyikan diri kita, sebagai contoh, kita nama sekian-sekian, tapi dalam media sosial kita buat nama lain, kita rasa orang tak tahu, dan kita rasa perkara tersebut seolah-olah macam tidak ada masalah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Bahkan kalaulah orang tu pakar dalam media sosial dan juga sebagainya, alat-alat komunikasi yang canggih ini, maka dia boleh detect siapa pemilik akaun Facebook yang fake dan juga sebagainya, menyebabkan orang dapat tahu juga last kali, oh dia ni yang mempunyai habis kita. Malu kita ketika tersebut. Orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak elok, komen yang tidak elok, maka menyebabkan orang mengetahui, last kali orang tahu bahawasanya siapakah pemilik akaun tersebut. Rupa-rupanya kita. Allahu Akbar. Akhlak kita tidak tunjukkan. Kita malu nak buat jahat, kita malu untuk orang tahu kita buat jahat, tapi kita buat jahat. Tetap kita melakukan kejahatan. Bila kita melakukan kejahatan, tetap kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Walaupun orang tidak tahu secara zahirnya, tapi apa yang kita lakukan tersebut adalah dipandang dan juga dicatat oleh para malaikat akan amalan keburukan kita tersebut. Kemudian yang ketujuh, telefon bimbit merupakan satu nikmat. Kata guru kita, telefon bimbit adalah nikmat. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkannya kepada kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7, yang bermaksud, dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dengan maksud kata telefon ini adalah nikmat daripada Allah. Dalam kata yang lain, Allah SWT berikan nikmat kepada kita. Kalau kita bersyukur, kita guna dengan kadar yang elok, kita guna dengan penggunaan yang elok. Penggunaan yang elok maksudnya apa? Maksudnya penggunaan yang mendapat rahmat daripada Allah, yang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penggunaan yang tidak elok itu adalah perkara-perkara yang mengundang maksiat, perkara-perkara yang mengundang perkara-perkara yang mendatangkan dosa kepada orang yang menggunakannya. Kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran dan surah An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa sahaja yang kamu miliki tersebut daripada nikmat, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja nikmat yang kita ada, maka termasuklah nikmat pada dunia kita pada hari ini, kita mempunyai telefon. Maka telefon ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan ianya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Kalaulah kita bersyukur, maka tandanya kita menggunakan nikmat tersebut ataupun kita menjaga nikmat tersebut dengan penjagaan yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi sekiranya kita kufur dengan maksud kita tidak bersyukur, ataupun dengan maksud kita telah menyalahgunakan akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri inzar, peringatan kepada kita,
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu mengingkari nikmat aku tidak mensyukuri akan nikmat aku, tidak menggunakan nikmat ini dengan jalan yang baik, maka tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala amatlah pedih. Nak abang kata apa? Nak abang kata semua perkara itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menjadikan ianya sama ada amalan itu adalah amalan yang baik akan mendapat pahala, dan amalan yang buruk akan mendatangkan dosa dan akan mendatangkan seksa azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang berikutnya yang ke-8, tidak membuka telefon di hadapan ibu dan ayah ketika belajar atau di hadapan alim ulama. Jadi apabila kita duduk di hadapan mak ayah kita, janganlah kita hanya membelek telefon. Kecuali kita nak buka kerana kita nak tunjukkan sesuatu kepada ibu dan ayah kita. Adapun kalau kita duduk dengan mereka, maka bersembanglah kita dengan mereka. Berboraklah kita dengan mereka. Masa kesempatan kita dengan mereka tidak banyak. Kita rasa macam banyak, sebenarnya tidak banyak. Sebenarnya tidak lama. Kita pun tidak tahu berapa lama ibu dan ayah boleh bersama dengan kita di dunia ini. Sama ada ibu dan ayah pergi dulu ataupun kita yang pergi dulu, kita tidak tahu. Maka apabila kita bersama dengan mereka, maka kita gunakanlah masa tersebut untuk bertukar-tukar pandangan, untuk berkongsi-kongsi cerita, untuk mendapatkan nasihat daripada ibu dan ayah kita, untuk mendapatkan restu daripada ibu dan ayah kita, cerita planning kita untuk kehidupan kita. Moga-moga ibu dan ayah boleh memberi pandangan mereka sebagai orang yang telah lama hidup, orang yang mendidik kita, yang membesarkan kita, yang mengetahui akan kemampuan kita dalam satu perkara. Maka jadikanlah pandangan mereka itulah pandangan yang utama yang kita ambil, selain daripada kita ambil pandangan-pandangan orang lain dalam kehidupan kita. Jadi waktunya bila? Waktu kita bersama dengan mereka. Jadi waktu kita bersama dengan mereka, dengan kita calarkan adab kita sebagai seorang anak, dengan kita hanya membelek telefon saja. Kalau kita tengok pada dunia pada hari ini, orang semua membelek telefon. Tidak ada masalah dengan nak membelek telefon, tapi sehingga mengabaikan adab dengan orang tua, mengabaikan adab dengan alim ulama, sehingga kan berada dalam kelas pengajian pun sibuk dengan telefon, sehingga tidak fokus kepada pengajian. Apabila ditanya faham tak faham, maka tidak faham, maka menyebabkan kita terkandas untuk memahami. Apatah lagi kalau ilmu itu adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu yang perlu kepada fokus yang lebih mendalam. Jadi kita membelek telefon tersebut, kadang-kadang bukannya ada apa pun. Kita hanya buka Facebook, kita tengok WhatsApp, kita tengok status WhatsApp orang lain, kemudian kita komen sikit-sikit, menandakan kita tu adalah orang yang alert dalam sesuatu perkara. Namun ianya kadang-kadang tidak mendatangkan faedah. Berikan masa, bahagi masa kita yang elok, supaya kita ada masa untuk kita tengok telefon, dan ada masa kita buat perkara yang lain. Rumah lintang pukang kadang-kadang kerana apa? Kadang-kadang kerana kita hanya membelek telefon, sehingga kita tidak melihat akan keadaan rumah kita, keadaan keperluan anak-anak kita, keperluan suami dan juga isteri kita. Maka kadang-kadang perkara tersebut mendatangkan pergaduhan. Isteri hanya membelek telefon, suami hanya membelek telefon. Jadi tidak ada satu kemesraan di dalam kehidupan. Masing-masing beralih kepada telefon semata-mata. Bagikan masa yang elok untuk kita menggunakan telefon, untuk kita melihat telefon, dan juga untuk kita menjadikan telefon itu adalah tempat kita meraih keuntungan dunia dan juga meraih keuntungan akhirat. Jangan semata-mata untuk kita keduniaan semata-mata, sehingga akan mengabaikan tanggungjawab kita terhadap akhirat yang akan kita sama-sama akan kita pergi dan kita akan tuju ke sana. Kemudian yang ke-9, tutup telefon ketika dalam masjid. Ini peringatan kepada anak-anak muda kita. Peringatan kepada orang yang pergi ke masjid, alhamdulillah bagus. Tapi apabila sampai ke masjid, dia duduk di tangga masjid ataupun masuk ke dalam masjid, dia hanya belek telefon. Dibimbangi bila kita buka telefon, internet ni macam-macam. Dia datang kadang-kadang bukan kita buka pun, tapi dia boleh keluar mai benda-benda yang tidak elok. Maka tidak elok apabila waktu ketika sebut kita buka handphone kita, kemudian keluar
wanita yang tidak menutup aurat yang elok, kemudian terkeluar suara-suara yang tidak elok, kemudian perkara itu berlaku di dalam masjid, benda yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Sebaiknya kita silentkan handset kita, masukkan dalam poket, ataupun kita offkan terus untuk kita mengambil masa kita, dan kita datang ke masjid untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecualilah kita menggunakan telefon tersebut adalah untuk membaca Al-Quran ataupun hizib, kerana sekarang ini dunia sangat moden. Dalam handphone kita boleh letak Al-Quran, dan telefon kita boleh letak hizib-hizib, dan telefon kita boleh letak wirid-wirid, selawat-selawat kepada Nabi SAW. Maka itu perkara yang bagus. Maka kalau kita nak buka untuk tujuan tersebut, dipersilakan. Tapi tak samalah, kadang-kadang kita pegang telefon baca Al-Quran, seronok lagi kita ambil Al-Quran yang berbentuk buku, kita baca. Maka masing-masing. Namun sebaiknya telefon itu kita silentkan supaya tidak kedengaran akan suara telefon. Kalau orang telefon kita pun tak dengar. Kalaulah orang telefon kita dalam masa yang sama suara telefon kita itu berbunyi, berdering, maka dia mengganggu jemaah yang lain yang berada di dalam masjid. Maka ia perkara yang tidak baik. Kemudian yang ke-10, jangan jauhi berbual dengan orang yang bukan mahram, kecuali atas urusan-urusan tertentu. Jadi di telefon kita ni mudah kita nak dapat kontak, mudah kita nak berbual dengan siapa saja. Dalam Facebook kalau kita tengok, kita boleh berbual dengan siapa saja. Kita boleh cari pula orang yang kita nak telefon ataupun nak hubungi tersebut. Tapi Islam dah berikan garis panduan kita. Sebaiknya janganlah kita berbual dengan orang yang bukan mahram, kerana ia mendatangkan perkara-perkara yang tidak baik, kecuali atas urusan tertentu. Contoh, kita nak pergi ke Mekah, Madinah untuk melakukan umrah, maka ketika tersebut kita perlu berurusan. Rupa-rupanya kerani syarikat travel tersebut adalah perempuan, jadi kita kena berurusan dengan dia. Kerana kalau kita tidak berurusan dengan dia, maka tidak selesailah kita punya urusan untuk menunaikan umrah di Mekah. Sebagai contoh, ada urusan-urusan yang lain, urusan tanah, urusan bank dan juga sebagainya. Kita berurusan dengan orang yang bukan mahram kita dibolehkan, tapi di atas tujuan yang tertentu. Tapi kalau untuk berseronok, kalau untuk nak mencari mencari kawan sehingga mendatangkan perkara yang tidak baik, keluar sekali, kemudian mula-mula telefon dulu, kemudian mesej, mula-mula mesej dulu, kemudian telefon, kemudian ajak berjumpa, kemudian ajak berdating, kemudian macam-macam perkara yang boleh berlaku sekiranya kita tidak bendung daripada awal. Maka itu adalah ada adab yang disebutkan oleh guru kita. Moga-moga kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita memahami agama kita ini, dan juga moga-moga kita gunakan telefon kita ini ke arah perkara yang baik, sehingga akan menjadikan adalah wasilah untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan dicatat dalam amalan-amalan kita. Banyaknya amalan kita yang baik melalui telefon yang hari ini menjadi keperluan kepada seluruh manusia. Maka kita gunalah dengan adab-adab Islam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang penuh beradab, walaupun alat itu tidak ada pada zaman Nabi SAW, tapi konsep-konsep Islam, adab-adab Islam yang telah diterapkan oleh Nabi SAW, kita gunakan dalam penggunaan telefon bimbit kita, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang pada tajuk adab-adab menjual, iaitu seorang peniaga kena mengetahui adab-adab sebagai seorang peniaga. InsyaAllah kita sentuh pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma ja'alna min ahli khair, Allahumma ja'alna min ahli al-'ilm wal 'amal, Allahumma ja'alna min taufiq wa hidayah, Allahumma ja'alna min jannatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Akramal Akramin ya Badi'as samawati wal ard ya Zal Jalali wal Ikram
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan dia, juga kekurangan daripada saya, kejahilan dan kebodohan daripada saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.